Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAISH TV, Khamis 8 Jun 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Ibrahim ayat 1 hingga 3 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Majlis Penyempurnaan Zakat Perniagaan dan Wakalah Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti program penyerahan buku Manual Prosedur Kerja MPK Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor Bahru. Seterusnya berita taklimat pengurusan harta pusaka Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah diadakan bersama-sama warga kerja ICT Johor. Diikuti berita penyerahan 20 buah komputer riba kepada mahasiswa dan mahasiswi Negeri Johor di Universiti Sains Malaysia dalam program MAISH at Campus. Rangkuman berita diakhiri dengan pelepasan rombongan pertama Jemaah Haji Negeri Johor di lapangan terbang antarabangsa Senai. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bikisan hati bertajuk Haji dan Korban yang disampaikan oleh Ustaz Syekh Hafiz bin Awab, penolong pengarah bahagian pembangunan Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. MAISH bantu, Asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min azabin shadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAISH TV. Anda bersama saya Hafizuddin Abdullah, Khamis 8 Jun 2023. Terus ke rangkuman berita. Rabu 7 Jun 2023, satu majlis penyerahan zakat perniagaan dan wakalah zakat telah diadakan. Majlis telah disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Turut hadir Tuan Haji Ismail Haji Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor. Antara pengisian program ini ialah terbagi kepada dua segmen. Segmen pertama adalah taklimat yang merangkumi
Pembentangan berkaitan kupasan buku siri 1 Berkat dan Gandaan Harta Anda oleh Dr. Muhammad Rilly Zamrosli, pensyarah kanan UiTM Pasir Gudang. Seterusnya, pembentangan kepada kupasan buku siri 2 Pengijazahan buku Berkat dan Gandaan Harta Anda oleh Dr. Haji Muhammad Azman bin Mohsin, Dekan Sekolah Dakwah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Pembentangan ketiga ialah pembentangan modul taklimat zakat Baitulmal dan Wakaf yang telah dibentangkan oleh Ustaz Muhammad Syafi'i Mustafa, penolong pengarah Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bagi segmen kedua, diadakan Majlis Serahan Zakat Perniagaan daripada syarikat Jalin Sedian Berhad, Maple Tricord Industries Sedian Berhad, Natra Hassan, di Aurora Trading Sendirian Berhad, Abdul Kadir bin Muhammad, Kari Kambing 40 Hari Sendirian Berhad dan Faiza Food Industries Sendirian Berhad. Turut dimajliskan serahan wakalah zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PIJ Plantation dan Agricultural Sendirian Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad dan Johor Port Berhad. Dalam majlis itu juga, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut memberikan sumbangan kepada Yayasan Raja Zari Sofia dan Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor, iaitu sebanyak RM500,000 setiap yayasan. Dalam pada majlis yang sama, turut diadakan serahan buku manual prosedur kerja MPK Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terkini kepada Amin-Amin Baitulmal Daerah seluruh negeri Johor. MPK ini dapat dijadikan panduan kepada semua anggota MAIS dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Buku manual prosedur kerja MPK Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah diserahkan ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor Bahru sebagai bahan bukti rujukan dan menunjukkan betapa seriusnya Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kepada umum. Hadir menyerahkan buku MPK Puan Firdaus Mokhtar, Juru Audit dalam Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan diterima oleh Puan Hamsiah binti Abdul Ham, Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Johor. Sementara itu, satu taklimat pengurusan harta pusaka telah diadakan bersama-sama warga kerja ICT Johor. Alhamdulillah, taklimat tersebut telah disampaikan oleh Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Saiful Anwar bin Muhammad Muhyiddin. Turut hadir bersama mendengar taklimat Yang Mulia Ungku Suzana binti Ungku Muhammad, Setiausaha Bahagian ICT Johor, Encik Anwar Zamil bin Malham, Ketua Penolong Setiausaha, Encik Muhammad Sahadil bin Syarif, serta semua pegawai dan warga kerja ICT Johor. Dalam pada itu, sebanyak 20 buah komputer riba telah diserahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Johor di Universiti Sains Malaysia dalam program MAEJ at Campus. Hadir menyerahkan sumbangan pendaftar Kolej Universiti Islam Sultan Ibrahim, Ustaz Muhammad Sanusi Muhammad Nur. Hadir mewakili pihak USM, Cik Jelfarini Muhammad Jelani, Timbalan Pendaftar BHEPA yang mewakili Profesor Dr. Azlinda Azman, Timbalan Naib Chancellor. Musim haji telah tiba lagi. Selasa 30 Mei 2023. Kami telah berkumpul bersama-sama di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor Bahru bagi meraihkan jemaah haji penerbangan bagi rombongan pertama jemaah haji negeri Johor pada tahun 1444 Hijrah. Hadir meraihkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Hadir bersama Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid. Semoga semua jemaah haji negeri Johor tahun 1444 Hijrah memperolehi haji yang mabrur. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sidang kali ini dalam slot bicara hati Majlis Agama Islam Negeri Johor dapat lagi bersama-sama, yang mana tuan-tuan, kita pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu tajuk yang mana kita telah hampir memasuki bulan Zulhijjah. Kita berada dalam bulan Zulqa'dah ini, dan kita lihat ramai kita punya ahli keluarga, rakan-rakan kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah di Baitullah Al-Haram,
untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ramai mereka telah pun berlepas, kita lihat sehari dua ni insya-Allah. Dan kita bagi yang tidak dijemput untuk menjadi temu Allah, kita berada di tempat kita masing-masing, ada juga ibadah yang telah dianjurkan dalam Islam, iaitu ibadah korban. Jadi pada hari ini kita nak cerita sikit tentang pensyariatan ibadah korban itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara dalil yang menyatakan tentang ibadah korban iaitu surah Al-Kautsar, fassalli li rabbika wanhar, di mana oleh itu kerjakanlah kamu sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Itu antara dalil tentang pensyariatan korban. Yang keduanya iaitu surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuk ni. Dan sampaikanlah berita ini dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua dalil daripada Al-Quran ini menyatakan tentang ibadah kurban, iaitu Allah berfirman, dirikanlah solat dan hendaklah kamu melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, dalam maksud surah Al-Hajj ini, hendaklah kita sama-sama melakukan ibadah kurban itu untuk melakukan amal yang ikhlas berdasarkan takwa kamu kepada Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang dikatakan tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar, iaitu raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalil-dalil untuk melaksanakan ibadah korban dalam Islam sangat menganjurkan supaya mana kita yang berkemampuan untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban ini. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hukum ibadah korban itu sendiri menurut mazhab Imam Syafi'i, kita digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad ni adalah satu sunat yang sangat digalakkan, dianjurkan untuk kita melaksanakan bagi mereka-mereka yang berkemampuan. Untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah korban ni pula kita lakukan iaitu pada 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Aidil Adha yang pertama, lepas tu 3 hari tasyrik selepas daripada itu, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah korban ini, kita kena tahu dan kita kena faham apa dia hikmah ibadah korban itu yang kita laksanakan ini, supaya amal yang kita laksanakan itu kita dapat menjiwai apakah dia punya kelebihan hikmah melaksanakannya. Yang pertama, kalau kita lihat ibadah korban ini membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana peristiwa baginda Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Kita lihat bagaimana begitu taatnya Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, dia melaksanakannya. Jadi dengan ibadah korban ini kita nak menunjukkan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu pengorbanan. Kata kita lihat pengorbanan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadah korban ini mengajarkan kita erti pengorbanan yang sebenar. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS sanggup mengorbankan anak dia. Apalagi tuan-tuan yang paling kita cintai dalam dunia ini tuan-tuan, selain harta benda, wang, ringgit, pangkat, tuan-tuan, anak adalah merupakan harta yang paling bernilai. Jadi sanggup dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, mengorbankan anaknya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah korban yang kita laksanakan juga ada erti pengorbanan yang kita keluarkan untuk kita menghayati tentang pengorbanan baginda Nabi Allah Ibrahim AS ini tuan-tuan. Yang ketiga, kalau kita lihat antara hikmah dia iaitu
menyemai sikap prihatin sesama manusia. Tuan-tuan, kita berkorban ini, ada bahagian daripada daging korban tersebut, ada 1/3 bahagian untuk mereka yang melaksanakan ibadat korban. 1/3 lagi kita agihkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi boleh kita agihkan kepada rakan, sahabat andai, orang yang kaya di kalangan kita, untuk sama-sama menikmati daging korban yang kita korbankan tersebut. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, mendidik sikap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada harta, kita ada nikmat, Allah bagi kita banyak kurniaan. Antara tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengeluarkan sedikit daripada apa yang kita ada untuk melaksanakan ibadah kurban pada setiap hari raya Aidil Adha ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan seterusnya iaitu mendidik sikap syukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah kurniakan pelbagai nikmat di dalam dunia ini, tuan-tuan. Kita ada harta Allah bagi, kita ada pekerjaan Allah bagi, kita ada banyak yang Allah telah kurnia kepada kita. Kita sepatutnya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Antara syukur yang hendak kita zahirkan ini adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Kita keluarkan sikit daripada harta yang kita ada. Kita sertai ibadah kurban di mana-mana, di sekeliling kita, di surau, di taman yang kita duduk, atau ikut kemampuan kita, tuan-tuan. Dan kita niatkan dalam hati kita bahawa setiap tahun seboleh-bolehnya ada dalam keluarga kita atau diri kita akan melaksanakan ibadah kurban. Itulah, tuan-tuan, kita nak menyatakan betapa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yang terakhir, antara hikmah melaksanakan ibadah kurban ini, dia akan membantu kita menyuburkan sikap pemurah dan dapat mengikis sikap ketamakan di dalam hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kita mengeluarkan apa yang kita ada, sikit sebanyak, kita mendidik hati kita supaya kita lebih ada sikap memberi, pemurah, dan tidak rasa tamak dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah, tuan-tuan, jadi akhir sekali, marilah kita ada masa, ada ruang lagi untuk kita menyertai ibadah kurban. Sertailah, tuan-tuan, ikut kemampuan yang kita ada, ikutlah berapa, kalau mampu ambil satu bahagian, kalau lebih mampu lagi ambillah seekor untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Dan saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya bila kita melaksanakan ibadah kurban ini, kita niatkanlah, tuan-tuan, kita berkorban ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita untuk mendapatkan daging itu semata-mata. Kita melaksanakan ibadah kurban dengan niat kita nak taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ibadah kurban yang kita laksanakan pada tahun ini, kita dapat merasakan kemanisan iman, kemanisan melakukan ibadah itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekian saja daripada saya untuk tajuk kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.